المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. باب فضل صلة الرحم. Bab pada menyatakan kelebihan silaturrahim. Tuan-tuan muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Al-Adabul Mufrad susunan Amirul Mukminin fil Hadis Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada bab yang ke-27 berkenaan dengan kelebihan ataupun keutamaan silaturrahim. Al-Imam Al-Bukhari, kalau kita lihat pada bab sebelum ini, bab 25, Al-Imam Al-Bukhari berbicara berkenaan dengan bab wujubi silaturrahim. Bab pada menyatakan wajib menghubungkan silaturrahim. Pada malam ini bab kelebihan ataupun bab keutamaan silaturrahim. Al-Imam Al-Bukhari mulakan bab silaturrahim dengan menceritakan hukum terlebih dahulu. Kemudian barulah dia cerita kelebihan ataupun keutamaan silaturrahim. Kerana dia nak mengajar supaya kita ni tahu dulu hukum. Kemudian kelebihan tu tahu kemudian pun tak apa. Macam kita nak semayang sunat lah. Tahu dulu hukum sesuatu solat itu adalah solat sunat. Lepas tu datang kemudian daripada itu kelebihan semayang tersebut. Apa hukum semayang sunat duha, sunat muakkad contoh. Sunat yang sangat-sangat digalakkan. Apa hukum semayang sunat witir, sunat muakkad, sunat yang sangat-sangat dituntut. Hatta disebabkan oleh ia sangat dituntut, maka ada ulama fiqh mengatakan boleh qada. Sebagaimana puasa 6 Syawal lah. Sunat muakkad sangat-sangat dituntut, maka ada ulama fiqh mengatakan boleh qada di luar daripada waktu ataupun luar daripada bulan Syawal. Itu perbahasan dalam fiqh lah. Cuma saya nak sebutnya tahu hukum. Lepas tu barulah kita tengok kelebihan dia. Apa kelebihan sembahyang sunat duha? Apa kelebihan sembahyang sunat witir? Apa kelebihan? Kelebihan ni tujuan dia adalah untuk galak. Untuk menggalakkan seseorang itu beribadat. Lakukan sesuatu ibadat. Tapi kena tahu dulu hukum dia dan bagaimana nak melaksanakannya. Tak cukup dengan kita duk baca berkenaan dengan fadilat saja, tapi hukum bagaimana cara nak laksana tak tahu. Kelebihan ni datang kemudian. Itu yang nak diajarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Jadi dia susun kitab dia ni, dia dah cerita bab hukum. Maka tahulah kita bahawa menghubungkan silaturrahim itu hukumnya adalah wajib. So kita boleh fahamlah akas dia. Sebaliknya, kalau kita tak hubung silaturrahim, maknanya kita sedang melakukan satu dosa besar. Hukumnya haram, berdosa besar. Kalau kita memutuskan silaturrahim. Baik.
Jadi ada 4 hadis kita cuba habiskan malam ni berkenaan dengan kelebihan menghubung silaturahim. Hadis yang pertama, hadis 52. Hadis marfu' haddatsana Muhammad bin Ubaidillah qala haddatsana ibn Abi Hazim عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعون وأحسن إليهم ويسيئون إلي ويجهلون علي وأحلم عنهم قال لئن كان كما تقول كأنما تصفهم المن ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau yakni Abu Hurairah telah berkata, seorang lelaki telah mendatangi Nabi. Seorang lelaki datang bertemu dengan Nabi. Lalu lelaki tadi berkata kepada Nabi, yakni bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li qarabatan." Aku ada kaum kerabat. Bila sebut kaum kerabat, maknanya orang yang ada hubungan rahim yang kita. Ini cerita ni tentang orang yang ada hubungan rahim dengan kita. Sesungguhnya aku ada kaum kerabat. Masalah dianya ialah asiluhum wa yaqta'un. Aku menghubungkan mereka, maknanya aku menghubungkan silaturahim dengan mereka. Tapi apa yang mereka balas? Wa yaqta'un, tetapi mereka memutuskannya. Dalam riwayat Muslim, wa yaqta'uni, ada ni, ada ya. Maknanya dia menghubungkan silaturahim, tapi apa balasan yang dia dapat? Kaum kerabat dia memutuskan hubungan dengan dia. Kemudian dia kata wa uhsinu ilaihim. Dia kata dia buat baik kepada kaum kerabat dia. Tapi balasan yang dia dapat wa yusiuna ilayya. Tapi kaum kerabat dia berlaku buruk kepadaku. Kemudian dia kata lagi wa yajhaluna alayya, mereka bersikap acuh tak acuh ke atasku. Wa ahlumu anhum, sedangkan aku bermurah hati dengan mereka. Apa jawab Nabi? La in kana kama taqulu ka'annama tusiffuhumul man. Nabi kata, kalau memang sedemikian halnya sebagaimana engkau katakan, seolah-olah engkau memberi mereka makan bara api. Kemudian Nabi kata, wala yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim ma dumta ala dhalik. Sentiasalah besertamu pertolongan daripada Allah ke atas mereka selama engkau terus berbuat demikian. Ini seorang lelaki mari bertemu dengan Nabi. Apa yang dia cerita ni benda aib benda aib. Tapi kita mengaji dah dalam kitab Nawar dulu. Bab kebinasaan lidah. Salah satu daripadanya ribah. Ni kira ribah ni. Tapi ribah yang dibenarkan. Mengumpat yang dibenarkan. Sebab dia nak dapatkan fatwa. Dia nak dapatkan hukum. Dia nak dapatkan apa yang dia perlu buat. Jadi dia kena pergi cerita pada Nabi. Ataupun ceritalah pada Tok Guru. Pada Ustaz. Jangan pula kita buat warak pula. Kita nak tanya masalah. Bila Ustaz tanya, saya tak boleh cerita Ustaz. Baik tak payah mari. Ada bab yang boleh kita cerita. 6. Tuan-tuan mengaji dulu. Tuan-tuan ingat ada 6 tempat dibenarkan.
Nama dia ribah, tapi ribah yang dibenarkan, mengumpat yang dibenarkan. Ada 6 tempat. Salah satu daripadanya ialah nak dapatkan hukum ataupun fatwa. Seorang perempuan bergaduh dengan laki dia. Ada masalah rumah tangga dengan suami dia. Datang bertemu dengan ustaz, dengan agamawan, dengan tok guru, dengan tok kadi dan sebagainya lah. Cerita tak apa. Suami saya begini-gini, tak bagi nafkah, tak peduli pada anak, tak balik rumah, main dengan perempuan lain, zina dan sebagainya. Cerita sebab apa? Nak tahu macam mana nak buat tindakan. Tak ada masalah, dia termasuk dalam bab mengumpat yang dibenarkan. Yang ni kalau tak boleh, jawab dia Nabi orang mula-mula sekali tak bagi orang ni cakap. Tapi Nabi dengar apa yang orang ni nak cerita kepada dia. Maka nak selepas daripada orang ni selesai cerita, Nabi tak tambah sikit pun. Bahkan Nabi kata, kalau mereka tu serupa dengan apa yang kamu cerita. Kami, maknanya Nabi ni hanya melihat zahir apa yang kau cerita padaku. Soal dia dusta, dia tak dusta, itu soal dia dengan Allah Ta'ala. Kalau katakanlah dia datang bertemu dengan Rasulullah, dia cerita bagian-bagian tentang apa? Tentang kerabat dia. Dia berdusta. Itu soal dia dengan Allah Ta'ala. Nabi tak tanya, yo kau kerabatmu macam ni. Takkanlah dia buat macam ni. Dia kan adik-beradikmu. Dia kan pak saudaramu. Dia kan bagian-bagian. Nabi terima zahir cerita dia. So Nabi kata, kalau dia sebagaimana yang kamu cerita, yang kamu katakan, maka Nabi kata, ka'annama tusiffuhumul mal. Tapi Nabi pesan belakang tu, wala yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim ma dumta ala dhalik. Itu kelebihan dia. Baik. Kita kena faham gini. Ada beberapa perkara yang ulama sebut. Satu, hubungan silaturrahim ni, tujuan dia ialah kita nak kutip pahala. Hubungan silaturrahim, tujuan kita hubung sama ada dengan mak ayah kita, dengan adik-beradik, dengan adik-beradik ayah kita, mak kita, pak saudara, sepupu, sepapak, gilah atas ke bawah ke. Hubungan kita tu tujuan dia ialah nak kutip pahala. Sebab agama suruh kita hubung silaturrahim. Bukannya kita nak mencari balasan daripada mereka kita. Orang putih panggil apa? Give and take kau. Bukan gitu. Kita bagi, kita nak dia pun balas balik. Kita buat baik pada dia, kita nak dia pun buat baik pada kita. Bukan gitu hubungan silaturrahim. Hubungan silaturrahim, walau kita buat baik, dia tak buat baik pada kita. Kita kena buat baik. Sebab tu Nabi tak ajar. Nabi tak kata, kawan ni cerita macam-macam ni. Aku hubung, dia putuskan. Aku buat baik, dia balas jahat. Aku berlemah lembut dengan dia. Dia buat-buat tak erti. Yajhaluna ni, ulama tafsir, yajhaluna alayya ni bisabbi wal ghadab. Maknanya caci, maki aku, marah aku. Tapi ada Nabi kata, ada kalau gitu, dia buat gitu, kamu berhenti lah, buat baik. Ada Nabi tak ajar. Kita balas macam mana kita? Oh dah dia tak peduli, kita tak payah peduli dia. Ada gitu agama ajar. Silaturrahim ni. Silaturrahim ni hukum wajib. Kita dah belum daripada ni. Kena faham molek benda ni. Sebab dia hukum dia wajib. Jadi bila nak beramal dengan menghubungkan silaturrahim, walaupun orang belah sana, kaum kerabat kita tak buat baik pada kita, kita tetap kena buat baik pada dia. Kalau Nabi ajar doang, kalau gitu tak payah buat baik ataupun berhenti daripada buat baik. Mu saja dah buat baik kita kalau minta nasihat kita kita yang jahil ni sungguh mu ni laki ke perempuan, kalau aku tak buat dah baik ke dia. Penyangat kita tu nasihat gitu. Tak boleh jadi penasihat gitu.
Jadi penasihat dan cerita P.Ramlee boleh ya? Apa? Kontut apa? 25% tu. Tu boleh lah. Punuh jahannam habislah kawan tu. Dapat nasihat daripada orang macam ni. Orang mari cerita pada kita, bagi tahu adik-beradik dia ataupun sepupu sepapak dia, sepupu papak dia begini, duk berebut harta, nak harta, aku buat baik, dia tak cukup juga, itu ini dan sebagainya contoh. Kita pun ajar kalau gitu mung buat jahat juga. Kalau aku tak sabar dah, aku balas dah dia, buat jahat juga. Tu kalau kita nasihat kita. Tengok Nabi ajar pada kita macam mana hubungan silaturahim. Sebab besar depan nanti ada hadis satu lagi tu. Allah Ta'ala kata, rahim ambil daripada nama aku. Sebagaimana akhlak Allah Ta'ala dengan hamba. Kena reti bagaimana Allah Ta'ala yang bersifat dengan Rahman bermuamalah dengan hamba dia. Adakah dengan sebab hamba tak buat urusan perintah larang dia, maka Allah Ta'ala putus? Tak bagi makan? Tak bagi sihat? Tak. Boleh makan, molek-molek. Boleh harta, molek-molek. Bagi ya. Dunia bagi. Nak jawatan, aku bagi. Walaupun mu aku suruh sepatah, mu tak buat. Aku suruh semaya, mu tak semaya. Aku suruh buat tu, mu tak buat. Tapi makan boleh tak? Makan boleh. Bahkan Allah Ta'ala buka ruang untuk apa? Taubat. Kembali pada Allah Ta'ala. Tu akhlak Ar-Rahman. Duk mengaji dah dalam muqaddimah dulu. Ar-Rahman, sifat dia adalah sifat tamak Allah Ta'ala nak bagi kebaikan kepada hamba-hamba dia. Secara umum. Secara umum. Baik. Dalam hadis ni, dia mari cerita pada Nabi bagaimana kaum kerabat dia buat tak baik pada dia. Tapi Nabi tak ajar dia supaya berhenti daripada buat baik kepada kaum kerabat dia. Jadi kita boleh faham satu, hubungan silaturahim bukan sebagaimana yang kita sebut tadi, give and take. Dia kena give and give, gitu kot. Tuan-tuan lebih maklum bahasa orang putih. Saya bukan reti bahasa orang putih ni, rekor-rekor gitu ya. Give and give, beri dan beri. Walaupun adik-beradik kita tu contohnya tak puas hati dengan kita duk buat baik pada dia. Walaupun dia duk marah juga pada kita, duk caci juga, duk maki juga. Ada, kerana jenis adik-beradik siapa balah gaduh ni. Gaduhnya masa muda dulu, siapa ketua tak bertegur. Siapa ketua tak bertegur. Kalau duk sekali, hari raya pun tak bertegur juga. Yang sulung dengan yang nombor 3 contohnya. Isunya bila? Isu zaman muda. Zaman belum kahwin lagi contoh dia isunya. Tapi terbawa-bawa sampai ke usia tua. Tak boleh pergi rumah mak kalau ada kakak sulung. Tak boleh pergi rumah mak kalau ada adik nombor 3. Kalau pergi ada dua-dua pun tak boleh duduk sekali. Kalau duduk sekali pun tak buang dengan yang lain. Yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedua. Yang ketiga aku tak boleh buang dengan dia. Yang pertama aku tak boleh buang dengan dia. Sebab apa? Ada isu lama. Qarabat tu. Qarabat tu jalan ke syurga. Jadi dalam kitab apa tak ingat. Dia ada sebut, dia buat satu masalah. Dia kata kalau seorang perempuan, seorang isteri, seorang lelaki yang bergelar suami tidak boleh menghalang isteri dia nak hubung silaturahim. Dengan siapa? Mak dia. Jangan pandai-pandai. Mun tak payah balik lah. Mak. Taat pada aku lah. Syurga di bawah tapak kaki aku. Pandai dia. Mari ngaji lah. Dia nak jadi tok lelaki, mari ngaji. Bukan duduk tepi jalan gitu. Boleh jadi tok lelaki yang soleh. Ngaji. Bak jadi suami. Seorang suami tak boleh halang bini dia daripada hubung silaturahim. Apatah lagi kalau hubungan silaturahim antara mak dengan anak, adik-beradik dengan bini kita contohnya, tak ada apa-apa mudarat pun. Bahkan adik-beradik dia baik-baik, mak dia pun baik,
Kita yang jadi masalah. Balik rumah kita suka. 4-5 hari duduk rumah kita. Rumah dia sehari. Contoh. Ataupun tak tidur pun rumah dia. Tidur rumah kita. Contoh ni tuan-tuan ni. Satgi kan terasa pula. Contoh. Bukan suruh kata sama-sama dak. Yang mau 2 hari, ni 2 hari juga. Dak bukan kata gitu. Cuma nak bagi tahu. Jangan kita jadi asbab dia putus silaturahim dengan mak dia, dengan ayah dia, dengan adik-beradik dia. Atas alasan syurga duduk denganku. Dak, silaturahim wajib. Patutnya kita jadi asbab. Supaya dia boleh hubung silaturahim dengan adik-beradik dia, dengan mak dia, dengan ayah dia, dengan sepupu sepapak dia, dengan mak saudara dia. Kita boleh kutip pahala dengan sebab kita benar dia buat kebajikan. Kadang-kadang dia tak berlaku gitu dalam keluarga. Tu yang jadi bergaduh. Bergaduh. Nak balik raya pun bergaduh. Nak lebih lagi kita sebab apa? Aku suami kan. Mau dengar je lah aku buat keputusan. Tak gitu dalam agama. Tu ada rasa cinta kau bercakap macam tu. Sayang kau bercakap macam tu. Tak bahagia hidup gitu. Tu sebut contoh ya tuan-tuan. Sebut contoh. Jadi ada ulama sebut kecuali kalau seorang suami tahu dia benarkan bini dia balik ke rumah mertua dia ataupun rumah mak dia ataupun bertemu dengan adik-beradik dia ataupun kerabat dia, katakanlah boleh membawa mudarat besar. Tu tak apa, dia tak bagi. Contoh apa contoh? Contoh kalau dia balik bertemu dengan mak dia, bertemu dengan adik-beradik dia kan. Asyik duk cerita tentang apa? Lelaki yang asalnya nak dijodohkan dengan bini kita. Contoh. Kan ada isu gitu dalam keluarga. Contoh. Kalau gitu boleh kita bagi tahu lah. Sebab apa? Mak ni ataupun ayah ni duk cakap lagi tentang benda lapuk dah. Tak ada dah, dia tak berjodoh dah dengan anak dia, dengan bini kita. Tapi duk sebut lagi, mung ni kalau kahwin dengan laki yang aku pilih dulu. Jawab dia kaya raya dah mung. Tu duk cerita gitu lagi. Walaupun kita dengan dia ni contohnya anak berderet dah 10 orang contoh. Duk sebut lagi, duk ungkit lagi. Apatah lagi sebut, tok lakimu tu bagi makan pun cukup-cukup je. Tengok mung keluar daripada rumah aku dulu, ada gelamah. Sekarang mana gelamahmu? Tak ada habis dah. Faham ke tuan-tuan bahasa saya? Faham tuan-tuan ni? Ustaz Azhar itu lagi pekat. Cuma nak sebutnya, kalau begitulah keadaan mak mertua, pak mertua ataupun adik-beradik, pada masa tu seorang suami boleh halang. Tu mudarat dipanggil. Sebab apa? Boleh jadi bini kita termakan, boleh jadi bini kita terikut-ikut, maka akan berlaku mudarat besar pula dalam keluarga. Tapi kalau adik-beradik dia baik-baik, mak ayah dia baik-baik, maka salah kita halang dia daripada hubung silaturahim. Bahkan saya sebut jalan untuk kita kutip pahala tu, melalui dia berbuat baik kepada kaum kerabat dia. Baik. Ni sahabat ni mari cerita ni kerabat dia buat jahat. Tapi Nabi tak suruh sahabat ni balas dengan kejahatan juga. Padahal boleh tak dalam agama kita balas kejahatan dengan kejahatan? Boleh tak? Mikir juga ni. Boleh ke tidak kita nak balas kejahatan dengan kejahatan? Ayat Quran ada sebut, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Boleh. Wa jazaa'u sayyi'atin, balasan bagi kejahatan dengan kejahatan yang serupa. Tu serupa tu payah tu. Sebab Allah Taala kata mithliha. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Maknanya nak datangkan yang serupa tu payah. Tapi kalau kita boleh buat serupa, tak ada masalah. Agama bagi. Agama benarkan. Dia tepuk kita sekali, kita tepuk dia sekali. Tak apa. Takut tak serupa. Kita tepuk dia sekali, dia tepuk kita sekali, dia tapah kita sekali. Slow lah.
kita tapa dia sampai bengang kepala. Tu tidak mithluha dah tu. Apatah lagi kalau lebih dia sekali, kita 3 kali ada tu. Agama tak ajarlah. Dia maki kita sekali ya, khinzir dia kata. Kita kata dia gila khinzir. Nampak? Lebih hati kita tu. Sebab tu agama seboleh-bolehnya tak payah balas dah. Orang buat jahat pada kita, kita balas baik pada dia. Tu adalah akhlak para nabi dan rasul. Duduk situ. Itu akhlak para nabi dan rasul. Tu Nabi ajar pada lelaki ni. Nabi hanya bagi tahu kalau begitu keadaan yang kau cerita, Nabi tak kata mu berhenti daripada buat baik pada dia. Sebab apa? Tu akhlak para nabi dan rasul. Akhlak para nabi dan rasul, buatlah jahat macam mana pun pada dia, dia akan balas dengan kebaikan. Contoh baca dalam sirah Nabi. Sangat-sangat banyaklah contoh. Saat Nabi keluar daripada rumah dia, ditarik ridak ni kan. Siapa bekah di leher Nabi warna merah, kesan daripada sentapan yang kuat ridak Nabi tu. Tapi tak ada apa, Nabi paling tengok pada badui tu. Maka Nabi tanya, Nabi senyum, Nabi tanya, "Mau nak apa sebenarnya?" Ini bukan badui. Sebab kalau badui biasanya dipanggil ya Muhammad. Yang ini dipanggil ya Rasulullah. Ya Rasulullah ni maknanya orang reti dah. Itu adalah Rasulullah. Cuma Nabi nak tunjuk akhlak para Nabi dan Rasul, tidak akan balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi dari sudut boleh tak boleh? Boleh, jawab dia. Syarat dia mithluha. Syarat dia mesti serupa. Kalau tuan-tuan baca ayat tu, Allah Ta'ala sebut lagi di belakang tu. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha, satu. Kemudian Allah Ta'ala sebut, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Kemudian Allah Ta'ala kata, innallaha la yuhibbul zalimin. Tu 3, ulama pecah 3 situ. Satu ialah adil, dia panggil. Adil. Sayyi'atun, sayyi'atin dengan sayyi'atun mithluha. Itu balasan yang adil. Tak tambah, tak kurang walau sikit. Tambah pun tak, kurang pun tak. Boleh agama bagi. Dia curi selipar kita harga RM10, kita ambil selipar dia pun harga RM10, tak apa. Tapi kalau dia ambil selipar kita harga RM10, kita ambil selipar dia harga RM20, itu tidak adil. Dia ambil helmet kita harga 50, kita ambil helmet dia harga 100.5. Tak adil. Mesti harga 50 juga. Boleh. Tu adil dia panggil. Lepas tu, kalau hak molek laginya ialah cara yang lebih baik lagi ialah itu yang Quran sebut tu. Faman afa. Faman afa ni maknanya siapa-siapa yang boleh maafkan. Orang buat jahat pada kita, kita maafkan. Tapi beringat, Allah Ta'ala sebut, wa aslah. Maaf juga. Tengok orang ni jadi baik ke tak? Gitu. Sebab tu Allah Ta'ala mari kalimah wa aslaha. Wa aslaha. Maaf tu satu kelebihan. Ni dipanggil balas dengan kelebihan. Orang buat jahat, kita balas dengan baik. Itu dipanggil fadlun. Itu kelebihan. Kalau kita boleh buat gitu, fa'ajruhu 'ala Allah. Pahala Allah Ta'ala nak bagi padamu. Maknanya, atas aku, kata Allah Ta'ala, bagi pahala pada engkau. Bila atas Allah Ta'ala maklum. Bila atas aku, kata Allah Ta'ala maklum, sebab apa? Dia Al-Ghani. Dia maha kaya. Bila maha kaya, dia tak bagi sikit. Dia bukan jenis kaya kedeku. Dia kaya Rahman. Dia kaya Rahim. Bila dia kaya pula, dia Rahman pula, maka fa'ajruhu 'ala Allah. Awak dia, pahala besar-besar lah dia bagi pada kita. Kalau cara macam mana? Cara kita maafkan orang buat jahat pada kita. Tu fa'ajruhu 'ala Allah. Cuma ayat tu Allah Ta'ala sebut faman afa wa aslah. Kena tengok juga. Maknanya apa? Kalau kita maafkan, dia tak serik-serik juga. Kita maafkan, dia tak serik-serik juga. Dia apa? Dia ambil selipar kita. Tak apalah. Kita tahu dah, tak ada dah orang lain yang duk ambil selipar orang di masjid ni. Dia tu sebab apa? Dia menagih. Bertemu dengan dia, kita tanya betul, dia mengaku dia ambil. Mana selipar aku? Jual dah dia tu. Jual dah untuk beli barang dia lah. Tak apalah, aku maaf lah kali ni. Tengok-tengok tak jadi baik dia. Tu wa aslah tu. Jadi baik.
Tengok-tengok tak jadi baik, maka pada masa akan datang boleh kita ambil tindakan lebih daripada tu lah. Nak pergi report ke, nak buat yang nak pergi buat bertemu dengan orang berwajib ke, kalau dia ada ayah, mak ayah kita temu dengan mak ayah dia ke, ataupun nak report polis ke, nak bawa ke mahkamah ke, tak ada masalah, tak nak maafkan pun. Sebab apa? Tak jadi manusia ni kalau aku maaf dia ni. Tapi kalau kita tengok dia maaf sekali, dia jadi orang baik, maka maafkan itu adalah fadlun, itu adalah satu kelebihan pada kita. Allah Ta'ala kata fa'ajruhu 'ala Allah, hatta aku wajib bagi pahala pada orang ni. Tu saya terjemah wajib tu seolah-olah tuan-tuan seolah-olah bukan ada tekanan pada Allah Ta'ala. Cuma bila Allah Ta'ala kata fa'ajruhu 'ala Allah tu maknanya seolah-olah Allah Ta'ala wajibkan dia bagi pahala pada orang tu, yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Kemudian Allah Ta'ala tutup, innallaha la yuhibbul zalimin. Tu Allah Ta'ala beritahu, balasan yang ketiga aku tak nak. Membalas orang buat baik, membalas orang buat jahat lebih daripada qadar jahat yang dia buat. Tu mu zalim. Yang tu aku tak suka. Yang tu mu jangan buat. Nak yang pertama dia, yang kedua je. Paling-paling tidak adil. Mu balas serupa dengan apa yang dia buat. Nak lebih cantik lagi, memaafkan dia. Yang tu confirm mu dapat pahala. Tapi kalau mu balas lebih daripada apa yang dia buat, mu zalim, jawab dia tak ada pahala lah daripada aku. Bahkan mu lah pula berdosanya, buat jahat lebih daripada apa? Daripada orang buat pada kita. Baik. Tu Nabi ajar pada kita dalam hadis ni, orang yang buat jahat, kerabat yang buat jahat pada kita, balas dia dengan kebaikan juga. Lepas tu Nabi kata, kalaulah dia ni, mereka ni sebagaimana yang kamu ceritakan, maka mereka ni, Nabi kata, seolah-olah engkau memberi mereka makan bara api. Itu maksud dia apa? Apa yang mereka buat tu, tak ada apa pun untuk kamu. Dia merugi diri dia sendiri. Tusifuhumul mal ni, mal ni bara api. Kalau tengok perkataan mal ni, ulama lurah hurai tepat orang Arab bubuh daging ayam untuk bakar. Tu mal dipanggil. Ambil bara api tu makan lah, ibarat dia. Ibarat kebaikan yang kau bagi pada dia, dia balas dengan kejahatan tu. Kebaikan yang kau bagi pada dia tu serupa bara api, dia ambil buh mulut makan telan. Gitu. So maknanya apa? Keburukan yang dia buat pada engkau, sebenarnya keburukan tu akan balik pada dia sendiri. Engkau tak ada apa-apa, boleh pahala daripada Allah Ta'ala. Setiap kejahatan yang dia buat, dia caci, engkau tak jawab. Dia maki, engkau tak jawab. Dia marah, engkau diam. Dia fitnah, engkau tak balas. Tengok. Bila begitu, jawab dia, kata Nabi di akhir tu, wala yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim. Allah Ta'ala akan sentiasa bersama dengan kamu. Maknanya bagi pertolongan selagi mana kamu berada dalam madum ta'ala dhalik. Itu Nabi sebut. Madum ta'ala dhalik, selama mana kamu berada dalam keadaan demikian. Keadaan mana? Sabar. Sabar berhadapan dengan orang kerabat kita yang duk buat jahat, buat khianat, buat fitnah, kata itu, ini dan sebagainya. Sabar. Selama tu Allah Ta'ala akan tolong kamu. Allah Ta'ala akan bantu kamu. Tapi kalau kita ambil balas, tak ada lah, berhenti lah. Pertolongan daripada Allah Ta'ala. Tu lebih kita kalau kita duduk dalam keadaan sabar. Orang buat jahat, kita balas dengan kebaikan. Baik. Tu sifat para Nabi dan Rasul. Satu. Hadis yang kedua. Habis masa dah. Ada penalti dia. Mana tadi? Hadis 53. Haddatsana Ismail bin Abi Uwais. Qala haddatsani akhi an Sulaiman bin Bilal an Muhammad bin Abi Atiq. An Ibn Shihab an Abi Salamah bin Abdurrahman. أن أبا الرداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أنا الرحمن وأنا خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. Daripada Abdurrahman bin Auf, maklum Abdurrahman bin Auf salah seorang daripada sahabat yang diberi berita gembira oleh Nabi ahli syurga ketika di dunia lagi. Antara 10 sahabat tu.
Okey, ahadul asyarah al-mubasysyirin bil jannah. Antara 10 orang sahabat yang diberi khabar oleh Nabi ketika di dunia lagi dia adalah ahli syurga. Baik. Abdul Rahman bin Auf. Jadi Abdul Rahman bin Auf ni meriwayatkan hadis ni bahawasanya dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dia kata dia dengar Nabi bersabda, Nabi kata Allah Taala berfirman. Nah, maknanya hadis ni hadis kursi. Kata Allah Taala kata apa? Aku Ar-Rahman dan aku menciptakan Ar-Rahim. Aku bernama Ar-Rahman. Maklum ah? Aku bernama Ar-Rahman, iaitu Ar-Rahman ulama kata satu. Yang kedua, aku ni Ar-Rahim. Itu pecahan daripada kalimah sama semua, Rahamim. Satu lagi nama Allah Taala ialah Arhamur Rahimin. Itu 3. Satu Ar-Rahman, 2 Ar-Rahim, 3 Arhamur Rahimin. Rahman sangat-sangat pemurah, kita terjemah. Rahim sangat mengasihani. Arhamur Rahimin daripada kalangan yang rahim, dia adalah arham, yang terlebih rahim lagi, yang terlebih penyayang lagi. Tu Allah Taala. Sebab tu kita pakai kalimah maha. Sebab tak ada orang boleh banding dengan dia. Nak banding dari sudut kepemurahan, penyayangnya dia, tak ada yang boleh dibanding dengan Allah Taala. Baik. So dia kata nama aku Ar-Rahman. Kemudian dia kata wa ana khalaqtur rahim. Aku buat rahim ni. Rahim ni aku buat. Hadis bawah 54 tu, Allah Ta'ala jadikan rahim di akhirat nanti bentuk yang boleh bercakap. Tu tak pelik Walaupun kita nampak rahim sekarang ni, rahim yang ada pada perempuan itulah yang menghubungkan kita dengan adik-beradik, dengan pak saudara, dengan mak saudara yang ada di tok kita, menyebabkan kita ada pak saudara. Rahim di nenek kita tu lah menyebabkan kita ada pak saudara, kemudian keluar daripada pak saudara, sepupu sepapak kita semua sekali tu. Tu rahim tu kata yang lebih tua, ke bawah yang muda-muda tu semua. Tu adalah kaum kerabat kita. Kata Allah Taala, aku yang buat rahim tu. Kemudian Allah Taala kata apa? Washtaqaqtu laha minasmi. Aku ambil nama sempena dari kalimah rahim tu. Rahim yang aku letak di perempuan tu daripada nama aku yang Ar-Rahman. Bila gitu tuan-tuan, maknanya sifat yang ada di rahim ambil sifat yang ada di Ar-Rahman. Contoh mudah gini. Bila nama rahim ni diambil daripada nama Allah Ta'ala, satu, dia adalah menunjukkan keistimewaan yang sangat hebat pada rahim tu. Sebab tu menyebabkan menghubungkan silaturahim pahala besar. Memutuskan silaturahim dosa besar. Sebab apa? Sebab diambil daripada nama. So menghubungkan silaturahim adalah satu keistimewaan. Baik. Contoh. Kita kalau waktu kita sakit ataupun waktu kita tak ada apa-apa pun, ataupun kita memerlukan, contohnya, kita suka bersendirian, tak ada kerabat ke, ataupun kita suka ada kerabat. Kita sakit contohnya, duduk di hospital, di Kuala Lumpur, tak ada orang yang kenal kita, kaum kerabat, tak ada. Mak saudara tak ada sini, pak saudara tak ada sini, mak ayah tak ada sini, adik-beradik tak ada sini, tak ada. Kita dengan kita lah terkontang-kanting kat sini. Seronok tak duduk hospital kita? Keseronok kalau kita duduk di hospital, sekeliling kita kaum kerabat kita. Mak kita ada duk tunggu, ayah kita ada duk jenguk, adik-beradik duk mari tengok tiap-tiap hari, hujung minggu anak pun ada mari jaga, bini pun ada di kepala duk tunggu kita, bagi makan pada kita. Yang mana yang lebih seronok? Yang kedua seronok. Begitulah ibaratnya. Begitu ibaratnya. Allah Ta'ala bila dia kata dia namakan rahim ini dengan nama dia, Allah Ta'ala ni bila dia bersifat dengan sifat Rahman, maka dia murahkan rezeki. Tu bila dia sayang. Dia murahkan rezeki. Dia bagi rezeki pada orang tu. Dia panjangkan umur. Depan nanti jumpa hadis. Orang yang menghubungkan silaturahim akan dipanjangkan usianya. Dipanjangkan usia, diselesaikan masalah, dimudahkan urusan, apa lagi?
Diberi segala-galanya, diberi kelapangan dada, lapang daripada masalah, sempit tak ada pada orang yang dikasihi oleh Allah Taala. Sebagaimana kaum kerabat gitu. Kaum kerabat, dia memudahkan kita. Kita yang sakit pun jadi segar sebab apa? Sekeliling kita kaum kerabat. Cuba kalau kita duduk di overseas seorang diri. Yang adanya kawan-kawan. Kawan-kawan pun sibuk dengan urusan dia. Duduklah kita dalam bilik tu seorang-seorang kita. Oh, daripada sakit berasa nak mati. Daripada sakit demam je. Allah, berasa nak mati dah kita ni. Sebab apa? Tak ada orang peduli. Tapi saat ada orang di sekeliling kita duk ambil tanya khabar dan sebagainya, berasa segar kita. Macam orang tua lah, orang tua. Mak kita yang tua-tua kan. Waktu anak-anak balik berkumpul, selera tak dia makan? Selera. Waktu anak-anak duk jauh, tuan-tuan muda lagi, tak ada lagi pengalaman tu dia. Waktu anak-anak duk jauh, kita duk dengar lah dalam grup WhatsApp, anak-anak yang duduk dekat dengan dia duk beritahu, mak kita ni tak lalu makan, tak selera makan, itu, ini dan sebagainya lah. Tapi bila kita balik kumpul ramai-ramai, lalu pula dia makan. Bahkan boleh masuk dapur, masak pula untuk anak-anak. Padahal dia pun tak larat nak berjalan dah. Tu kenapa tu? Sebab ada kaum kerabat di tepi. Gitu ibarat dia. Bila kita hubung silaturrahim, rahim ni nama daripada Allah Ta'ala yang bergelar Ar-Rahman, maknanya kita akan dapat tu semua tu. Apa yang kita dapat daripada manusia, kekuatan kita dapat daripada kaum kerabat itu. Kelapangan dada kita dapat daripada kaum kerabat itu. Rezeki sikit sebanyak kita dapat daripada kaum kerabat itu. Allah Ta'ala yang bersifat Ar-Rahman lebih banyak lagi bagi pada kita. Apa yang paling kita nak sekali? Panjang usia. Allah Ta'ala bagi juga pada manusia yang menghubungkan silaturrahim ni. Tu lebih. Jadi wastaqaqtu laha minasmi, jadi aku ambil nama rahim ni sempena nama aku. Maka kata Allah, faman wasalaha wasaltu, siapa-siapa yang menghubungkan silaturrahim, maka aku akan berhubung dengan dia. Hubung dengan si fulan yang menghubungkan silaturrahim, maksud dia apa? Tu saya sebut tadi. Bagi dia lapang dada, murahkan rezeki dia, mudah dia dapat kerja. Kalau dia tengah cari kerja, dia tengah sakit, dia akan diberi kesembuhan. Dia tengah apa? Allah Ta'ala bagi. Sebab apa? Boleh jadi dengan sebab dia hubung silaturrahim. Tu kita dalam hidup banyak masalah. Boleh jadi sebab kaum kerabat. Kita putuskan silaturrahim dengan mereka, menyebabkan hidup kita jadi sempit. Masalah duk datang dalam hidup kita. Sebab apa? Sebab kita duk bergaduh. Bukan dengan adik-beradik kita boleh jadi. Dengan adik-beradik bini kita. Bukan adik-beradik kita. Boleh jadi adik-beradik suami kita. Boleh jadi. Kita tak hubung silaturrahim. Sejak kita kahwin, kita tak rapat. Kita tak nak bini kita lebih berbaik-baik dengan keluarga lagi dah. Tu kadang-kadang masalah yang berlaku dalam rumah tangga menyebabkan rezeki jadi sempit, anak jadi bermasalah dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita putuskan silaturrahim. Sedangkan Allah Ta'ala kata, siapa yang hubung silaturrahim, wasaltuh, aku akan berhubung dengan dia. Hubung dengan apa? Hubung dengan rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Tu kasih sayang Allah Ta'ala saya sebut tadi. Maka waman qata'aha batattuh, siapa-siapa yang memutuskan hubungan silaturrahim, maka kata Allah Ta'ala dalam hadis kursi ni, batattuh, aku akan putuskan silaturrahim, aku akan putuskan rahmat kasih sayangku pada hamba tu. Allah Ta'ala guna dalam hadis kursi ni perkataan batta. Perkataan batta ni, batattuh ni, maksud dia putus qata'ah juga. Tapi lebih dahsyat daripada qata'ah. Orang mengaji lurah tahu, batattuh ni lebih dahsyat daripada kalimah qata'tu. Tuan-tuan mengaji dalam fiqh, ada istilah kita panggil al-mar'atu al-mabtutah. Perempuan yang mabtutah, maknanya isteri yang mabtutah. Apa makna isteri yang mabtutah? Isteri yang dicerai dengan talak 3, tak boleh rujuk dah. Ni Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi ni, siapa yang memutuskan silaturrahim, umpama macam perempuan yang dicerai talak 3, tak ada jalan nak rujuk dah. Begitulah aku putuskan dengan orang yang memutuskan silaturrahim. Nak beritahu besar. Besar jenayah salah bila memutuskan silaturrahim ni. Naknya ialah hubung silaturahim. Walaupun kaum kerabat buat khianat pada kita, buat tak baik pada kita, bagi dah resolusi tadi. Apa solusi untuk kita selesaikan, bagaimana cara dia? Baik.
Habis dulu situ akan datang hadis 54, 55 ni sebenarnya dia lebih kurang sama saja. Cuma kita bacalah dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.